Sekadar disclaimer atau kita panggil biasa kalau apa-apa presentasi ni saya akan tunjuk benda ni untuk rujukan lah, di mana kita kena faham bahawa saya tak kenal ramai yang berada di sini. Oleh itu nasihat yang saya bekalkan di sini adalah lebih kepada penggunaan umum. Tidak boleh gunakan untuk rawatan apa-apa jenis penyakit kerana memang benda ni kita perlu jumpa dan boleh faham dengan lebih teliti lah. Kadang-kadang nasihat yang kita bekalkan ni lebih kepada umum untuk penggunaan sendiri sebenarnya. Okey, baik. Soalan yang kita kena tanya diri kita sekarang ni, adakah rakyat Malaysia ni sihat? Kalau kita tengok daripada akhbar New Straits Times ni, di mana dinyatakan bahawa 70% daripada rakyat Malaysia ni mengalami masalah kesihatan. Di mana masalah kesihatan ni kita panggil sebagai NCD. NCD maksudnya non-communicable disease, maksudnya penyakit yang lebih kepada metabolik. Contoh macam darah tinggi, kencing manis dan juga kanser. Okey, di Malaysia kita memang aktif menjalankan kajian untuk kita panggil sebagai kajian tersebut kita namakan sebagai National Health Mobility Survey, di mana kita menjalankan kajian atas peruntukan. Contoh mungkin kerajaan Malaysia mengeluarkan bajet 20 bilion. Jadi dia nak tengok sama 20 bilion ni apakah kesan pada kesihatan rakyat Malaysia. So itu sebab kajian ni dijalankan untuk nak tengok sama ada peratusan penyakit tu menurun atau makin meningkat. Jadi kalau kita tengok di sini daripada 1996 sampai 2015, apa yang kita perasan bahawa kita tengok dari segi obesity makin meningkat daripada 1996 tahun 1996 sampai 2015 hampir 2 kali ganda. Dan juga kita tengok kes kencing manis pun 2 kali ganda meningkat. Dan juga yang saya rasa kita kawal secara baik adalah darah tinggi. Tetapi untuk benda-benda lain kita nampak trend dia lebih kurang hampir 2 kali ganda. So di sinilah yang kita nak bertanya kenapa walaupun kita keluarkan maksudnya kerajaan tu mengeluarkan banyak wang untuk membantu rakyat kita sihat, tapi kesannya tak nampak. Maksudnya kenapa peratusan tu tak menurun. So di sini kita kena faham bahawa kalau kita tengok di slide yang seterusnya, beban kerja banyak. Kalau kita tengok di jumlah hospital pada masa 2015 adalah 160 dan di swasta sebanyak 291. Dan jumlah pesakit yang kita jumpa, maksudnya pesakit yang sama mungkin boleh datang 2-3 kali adalah 67 juta yang ni di kerajaan dan 37 juta di swasta. Menunjukkan banyak pesakit yang mungkin sama keluar masuk hospital ni banyak kali atau mungkin jumpa untuk follow up banyak kali. Menunjukkan bahawa trend kita ni tak berapa elok lah. Maksudnya banyak duit keluar tapi pesakit tak sihat. Banyak duit keluar, pesakit tak nampak perubahan. Maksudnya this is something which is not good lah. Sebab apa? Menunjukkan banyak peruntukan kita keluarkan tapi tak translate pada pesakit tu sembuh sepenuhnya. Kalau sembuh pun dia sembuh probably in between atau tak ada komplikasi tapi dia masih sakit. So apa yang kita kena faham adalah kalau kita tengok sejarah Malaysia kenapa kita makin sakit. So di sinilah kita kena faham situasi kat Malaysia ni, baru kita boleh mengenali kenapa penyakit ni makin susah untuk dirawat dan juga apa sebenarnya isu sebenar yang menyebabkan problem ni berlaku. So kalau kita tengok daripada zaman Tun Abdul Rahman sampailah ke Perdana Menteri yang sedia ada sekarang ni, Malaysia ni sebenarnya mengalami perubahan dari segi cara hidup, di mana kita, kebanyakan daripada kita pada waktu dulunya adalah kepada, kita panggil lebih kepada farmers, petani, di mana ramai rakyat kita ada tanah sendiri, kita usahakan tanah, dan itulah zaman yang peringkat awal lah, sebelum merdeka, itulah kita. Tapi setelah kita merdeka dan kita makin moden, perubahan ni berlaku, di mana daripada kita jadi sebagai seorang petani, kita lebih kita belajar, kita jadi lebih arif, pandai. So kita panggil ramai orang berpindah ke bandar. So bila pindah ke bandar dan kita, seperti saya terangkan tadi tu, di mana cara hidup kita tu berubah daripada zaman Perdana Menteri kita yang pertama ke sekarang. So maksudnya perubahan ini ada impak pada kita sebagai rakyat Malaysia dari segi pattern kita makan dan juga aktiviti kita semuanya berubah. So apa yang berlaku adalah badan kita
sebenarnya dalam satu keadaan yang seimbang, yang kita panggil dalam terma doktor ni homeostasis. Tetapi apa yang berlaku adalah sekiranya berlakunya perubahan dari segi diet, kurang senaman, berat badan, pendedahan pada pencemaran, ini yang saya tak sentuh tadi tu, di mana pencemaran di Malaysia ni makin hari makin teruk disebabkan oleh perubahan daripada industri agricultural, daripada industri pertanian kita bergerak ke arah industri yang lebih kepada industri yang berat dan sebagainya. So benda tu menyebabkan pencemaran tu berlaku. Okey. Dan yang kelima sekali adalah yang saya kata tadi tu, kesan kenapa tak seimbang tu adalah kekurangan nutrisi. Di sini kekurangan nutrisi maksud saya adalah juga pilihan dan juga dalam keadaan ekonomi sekarang ni menjadi masalah sebab disebabkan faktor ekonomi, kualiti makanan yang kebanyakan mungkin antara rakyat Malaysia ni yang ada akses akan berkurangan, di mana mereka lebih kepada kalori daripada nutrisi, yang saya akan sentuh kejap lagi. So kita sentuh pasal kecil manis. Okey, kecil manis ramai orang faham, di mana gula puasa lebih daripada 5.6 dan bacaan lebih daripada 7.8 lepas kita makan 2 jam. Jadi banyak faktor yang boleh menyebabkan benda ni berlaku lah. Kalau kita tengok di sini yang dalam merah ni maksudnya faktor yang kita tak boleh ubah. Maksudnya umur, jantina, kaum, sejarah keluarga, kita tak boleh ubah benda tu. Tapi yang hitam ni kita boleh ubah. Dari segi diet, senaman dan juga risiko penyakit lain kita boleh ubah benda tu. So, ini yang saya nak sentuh dari segi gambar ni memang semua orang tahulah, memang sedap. So, isu dia adalah dari segi makanan segera, proses kalori yang makanan yang proses dan juga kalori tinggi. Maksudnya kalori tinggi ni daripada benda-benda yang saya akan tunjuk sebelah ni. Yang kalau kita boleh tengok di sini, CRAP, carbonated drinks, refined sugar, artificial sweetener, processed food. Maksudnya bila kita pilih ke makanan-makanan ini sebab dia mudah, preparation time dia kurang, mudah. So benda-benda ni bila kita makan dalam kuantiti yang berlebihan atau banyak akan menyebabkan masalah pada badan kita. Okey, pengurangan seperti macam saya kata, kita sepatutnya kena lebihkan buah dan sayur, makanan yang organik kita kena lebihkan. Tapi macam saya kata, disebabkan oleh kengkangan ekonomi dan juga masa, menyebabkan kita pilih tak berapa baik. Akibatnya pilihan yang kita ambil ni menyebabkan masalah pada badan, di mana bila kita makan benda-benda ni, kandungan insulin dalam badan akan meningkat berlebihan dan boleh menyebabkan risiko pankreas ni rosak. Pankreas ni adalah fungsi organ yang berfungsi menghasilkan insulin. Insulin fungsi dia adalah untuk menurunkan paras gula. So bila kita ambil makanan ni terlampau banyak, paras gula kita naik dan insulin ni perlu banyak dan kilang kita kena kerja keras. So bila kita buat proses ni begitu lama, pekerja dalam pankreas ni akan mogok. So bila dia mogok, dia akan menyebabkan badan kita dapat kecil manis. Secara mudahlah. Ini yang kita kena faham. Bila gula kita tak dikawal secara baik, okey, dan kita makan secara banyak makanan-makanan yang saya katakan tadi, crab food tadi tu, akan menyebabkan, sebab kita dah tak bergerak MCO kita tak gerak mana-mana Contoh kita ambil zaman sekarang ni, kita MCO tak gerak mana-mana. So apa yang berlaku adalah kita tak bergerak banyak tapi kita makanan-makanan yang kalori tinggi. So tenaga berlebihan akan simpan dalam badan kita secara lemak. Ini yang jadi masalah. Sebab insulin ni bila dia tukar gula akan jadi, daripada gula jadi lemak. So lemak ni dia akan simpan dalam badan kita. Ini yang kita tak nak. Jadi dia akan simpan bawah kulit, dia akan simpan dekat hati, dia akan simpan dekat banyak tempat lain lah. Dia akan simpan dan benda ni akan menyebabkan masalah. Dan kita kena faham bahawa lemak ni ada yang elok dan ada yang tak elok. Okey, yang kita tak nak sebenarnya lemak yang disimpan sebagai stok tenaga. Sebab kita tak guna. So ini yang menjadi problem, sebab lemak yang kita simpan stok ni sebenarnya adalah lemak yang tak elok, macam LDL, VLDL. Jadi benda ni dihasilkan secara berlebihan akan menyebabkan masalah sebab dia akan menyebabkan darah tinggi. Di mana yang kita akan tengok sebelah ni, darah tinggi. Di mana definisi buat masa ni tekanan darah lebih 140-90. Kesan dia, maksud saya risiko dia sama. Yang merah ni tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Dan macam kita kata, merokok, diet yang tak sihat, senaman, okey, semua ni juga menjadi contributing factor atau risiko. Dan kalau kita tengok di sini, bila lemak tu berlebihan, akan menyebabkan masalah pada contoh salur darah kita. Dia akan melekat pada salur darah kita, menyebabkan, kalau kita tengok di sini, sebelah kiri sekali ni, salur darah ni memang cantik lah. Tapi kalau kita biarkan begitu, hari demi hari salur darah tu akan
sempit dan akhirnya dia akan sumbat menyebabkan masalah. So bila dia makin kecil dia punya kita panggil lumen ni atau kita panggil salur darah ni, tekanan darah tu akan meningkat. Nah, kalau kita tengok di sini macam pipe air, kalau yang atas ni paling cantik sekali lah. Tapi kalau yang tengah ni maksudnya dia dah mula sempit, jadi tekanan di tengah ni adalah terlampau tinggi. Jadi cuba bayangkan macam kita ada pipe air, dalam pipe air tu tekanan tinggi tapi pipe tu nipis. Apa yang akan berlaku adalah pipe tu hari demi hari akan menyebabkan dia mengembung dan akhirnya ada risiko untuk pecah. Jadi benda yang sama juga boleh berlaku dalam salur darah kita kalau salur darah tu adalah terlampau nipis. Jadi risiko untuk stroke dan juga sakit jantung ada dan akan berlaku. Ini contohlah komplikasi daripada darah tinggi kalau kita tak kawal secara baik, memang boleh dapat serangan jantung sebagai contoh. Jadi rumusan apa yang kita nak bincang pasal hari ni lah rumusan adalah kita kena hati-hati dengan pilihan makanan yang kita ambil setiap hari, kerana kalau kita ambil pilihan makanan yang kurang baik, dia akan menyebabkan gula dalam badan kita ni tinggi dan paras insulin yang tinggi menyebabkan penghasilan lemak yang tidak elok. Bila penghasilan lemak tu tak elok, menyebabkan risiko lemak tu sumbat pada salur darah kita dan menyebabkan risiko sama ada darah tinggi, dan darah tinggi yang tak dikontrol secara baik akan menyebabkan serangan jantung, stroke, masalah buah pinggang dan juga jangka hayat kita akan pendek. Kalau kita tengok di sini ada kajian menyatakan boleh dipendek sebanyak 15 tahun kalau kita tak kawal secara baik. Jadi di sini kita akan sentuh tentang pencegahan. Okey, pencegahan ni kalau kita ikut, insya-Allah bukan sekadar kita boleh menghalang daripada penyakit yang kita bincang tu, tapi kalau mereka yang dah mengalami penyakit tu dan tak ada komplikasi, dia boleh kita panggil menyebabkan pengurangan penggunaan ubat. Tapi semua ni perlu berjumpa dengan doktor lah untuk menentukan hala tuju penyakit tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, pertama kita kena pastikan bahawa BMI kita ideal. Ideal maksudnya kalau boleh lelaki bawah 24, perempuan bawah 21. Ada statistik menyatakan bahawa Malaysia ni adalah satu negara yang paling gemuk kalau bandingkan dengan Asia Tenggara. Jadi ini adalah satu isu di mana peluang ni besar ni untuk kami semua di sini. Itu first. Nombor dua, pilihan makanan yang lebih sihat dan organik. Kita kena bersenam, ya, memang wajib. Dapatkan rawatan awal untuk masalah kecil manis, kolesterol dan darah tinggi. Ini penting supaya kita tak menyebabkan berlakunya komplikasi. Dan pemantauan perlu rapi sebab penyakit ni adalah jangka masa panjang. Dan akhir sekali suplementasi. So pilihlah yang terbaik. Okay? Kalau ikutkan terbaik, Nutrilite lah yang paling terbaik. Sebab apa? Pertama, kita punya ada ladang sendiri, organik, kita tak ada, kita panggil, kita tanam, kita tuai dan kita proses. Semua tu kita jaga secara baik. So memang tak boleh, syarikat lain memang kalau kita tengok sini tak boleh nak bandingkan dengan kita. Ni antara ladang-ladang kita, saya rasa ramai orang dah tahu. Dan juga kalau ladang ni tak cukup, mereka kontrakkan untuk ladang lain untuk ikut spesifikasi Nutrilite yang ditetapkan, dia kena ikut standard tersebut. So pertama kita kena sentuh pasal BMI. Kita kena kekalkan BMI sihat dan kita boleh menggunakan body key sebab dia mudah dan terbukti. Nah, body key ni adalah satu, macam saya kata, kita boleh go with the program. Okay, program ni memang efektif. Dan juga body key kita ni memang satu, kita kena fokus sebab apa, yang penting adalah kalori. Kalori dia memang rendah. Nombor dua, dia mengandungi serat, okay, ada amino acid, vitamin, dan pada masa yang sama yang penting adalah pilihan yang saya rasa mudah sebab kita nak cepat dan dia sangat mudah untuk disediakan. So ini yang saya rasa kita boleh showkan pada kawan kita dan saya rasa tak begitu mahal lah sebab memang is proven dan juga very affordable. Dan juga kita kena MV juga menyediakan low calorie meal plan. Ni yang terbaik sebab mereka ada banyak staff-staff yang berpengalaman. So dia keluarkan satu plan ni yang saya rasa sangat mudah dan boleh mengurangkan 500 gram ke 1 kilo dalam 7 hari. Bayangkan kalau kita ikut cadangan yang ditulis di sini. So kita kena pilih kalori yang rendah. Sebab kenapa kita sentuh kalori? Ada orang tanya, doktor, kalori tu apa? So kalori ni sebenarnya kita panggil sebagai kebolehan makanan tersebut menghasilkan tenaga. Senang cerita macam itulah. Kebolehan makanan untuk menghasilkan tenaga. Sekiranya kita ambil makanan yang kalori dia terlampau tinggi, akibatnya kita tak pakai secukupnya
tenaga tersebut, dia akan disimpan sebagai lemak. Itu kita kena ingat. So that's why kita kalau kita makan mesti makan. Jangan tak makan. Ini di mana ramai orang silap kata, doktor, saya tak makan 3 kali sehari tapi saya masih gemuk. Kita mesti makan kerap. Kita kena makan kerap supaya pencernaan kita, sistem kita ni, metabolisme kita laju. Kalau kita makan sikit, dalam sehari mungkin sekali ke dan sebagainya, akan jadi masalah sebab metabolisme kita akan menurun dan menyebabkan masalah. Tapi ini terbukti untuk mereka yang makan tak ikut masa. Dia akan ada problem. Tapi untuk puasa lain, bila kita puasa, sistem badan kita beroperasi berlainan. So ini yang kita kena fahamkan. So suplementasi kita akan sentuh 3 benda yang penting. Double X, minyak ikan dan juga protein. Sebab ini antara basic lah saya rasa untuk semua orang. Kenapa kita pilih Nutrilite Double X? Sebab pertama, dia merangkumi banyak dari segi vitamin, mineral dan kepekatan tumbuhan. Dan yang penting sekali adalah Nutrilite ada kebolehan untuk kawal gula. Memang ada. Contoh yang saya bagi di sini, salah satu daripada semua adalah kita panggil cuprum atau copper, magnesium, okey, itu pun satu juga. Magnesium, okey, boleh membantu untuk kawal gula dalam badan dan kita ada dalam Double X, right? Dan Double X ni juga ada buat kajian di mana Double X ni kandungan orat dia sangat tinggi. Kita perlu dalam kalau tak silap saya dalam 3,000 orat sehari, dan kalau kita amalkan Double X pagi dan malam memang boleh capai sebanyak 3,000 orat. Dan sampai 3,000 orat ni banyak makanan dari segi buah dan sayur kita perlu dalam 5 ke 7 hidangan. Satu hidangan tu dalam satu mangkuk. Jadi banyak. Tapi kita boleh mudahkan proses tersebut dengan mengambil Double X. Jadi senanglah kalau kita tak ada masa, kita ambil Double X. Setengah orang tanya, doktor, orat ni apa? Oxidative Oxygen Radical Absorption Capacity. Maksudnya kebolehan untuk badan menyerap radikal bebas. Dan radikal bebas ni masalah kalau kita tak kawal secara baik, dia boleh menyebabkan masalah pada badan, kita boleh mengalami keradangan. So kajian menunjukkan memang Double X tu boleh membantulah untuk mengurangkan kita panggil radikal bebas. Dan kajian ini dijalankan oleh Nutrilite Health Institute. Memang hebatlah. Okey, seterusnya kita nak sentuh adalah salmon omega. Okey, salmon omega dia wajib. Pertama, sebab dia membantu untuk mengawal dari segi pertama, membantu untuk menaikkan HDL. Dia melindungi sel-sel kita daripada radikal bebas juga. Okey, boleh membantu untuk anti radang. Dan satu yang penting, kenapa pilih Nutrilite? Kenapa kita tak pilih brand lain? Banyak brand lain di luar, betul tak? So pertama kita kena tahu bahawa adalah Nutrilite Salmon Omega ni selamat. Sebab ikan yang kita ambil ni dekat area Norwegian Sea, maksudnya dekat kawasan laut yang tak cemar. Sebab sekarang laut, pencemaran laut ni banyak. So kalau mereka tangkap ikan tersebut di tempat yang kita panggil tak berapa sesuai, masalah macam mikroplastik, minyak tumpah, ada mercury, plumber, jadi semua ni menyebabkan masalah. Bila ikan tu makan, ada risiko untuk kita nak makan sekali. Dan juga Nutrilite menapis minyak tu beberapa kali dan dipack dalam vacuum. Dan satu kita kena faham bahawa kita tak ada pengawet dalam minyak ikan kita. Sebab ada yang kata, doktor, ada orang buat video kata dia buka dia punya minyak ikan tu boleh potong styrofoam. So kalau you buat untuk Nutrilite tak akan berlaku. Sebab apa? Tak ada pengawet. Pengawet yang boleh makan cawan tu sebenarnya adalah etanol. Dia letak etanol. Nutrilite tak ada. Tak ada benda. Okay, so minyak ikan kita ni sebenarnya tak ada pengawet dah. Itu yang penting. Dan juga kalau kita nak check kenapa produk kita ni bagus bandingkan produk lain, kita boleh buat eksperimen dekat rumah. Ni yang menarik ni. Eksperimen kat rumah maksudnya kita boleh ambil brand lain, brand X lain, kita letak di tempat ais yang tempat beku tu, dan kita letak salmon omega kita dan juga brand X tu dalam orang kita buat ais kat dalam tu kan, kita jangan isi air, kita letak je kat dalam tu dan kita tengok esok pagi apa jadi. Jadi kita boleh tengok di mana yang brand X ni dia akan keras macam batu, tapi bukan salmon kita. Sebab dalam dia memang minyak sepenuhnya daripada minyak daripada ikan ni. Dan kita kena faham, ikan ni dia duduk dekat suhu yang sangat rendah.
sangat-sangat rendah. Jadi tak boleh beku. Takkanlah ikan kat situ beku kan. Jadi tak beku. Jadi minyak dia tak beku. Jadi kita boleh bandingkan dengan brand lain, di mana brand lain dia tak boleh buat macam Amway. Dia dah campur dengan benda lain. Sama ada dia campur dengan minyak zaitun, dia campur dengan benda lain. Jadi dia tak pure benda tu. Kalau nak ikutkan brand kita, nak bandingkan dengan brand hospital, harga dia satu kapsul dia RM3.60. Tapi Amway punya tak adalah sampai macam tu mahal. Yang brand yang setaraf kita sebenarnya satu je, Abbott, yang tu Omacor. Dia hanya ada di hospital saja, memang farmasi tak boleh beli. Mereka gunakan untuk kes-kes masalah jantung, memang sebab mereka akui bahawa efektif. Alright, seterusnya adalah protein. So tadi terganggu, so protein ni sebenarnya juga penting untuk bantu kita mengurangkan kolesterol dan juga mengawal berat badan. So bila kita kawal kolesterol dan berat badan, risiko kita untuk penyakit tu kurang. Penyerapan dia mudah sebab dia ada IPS dia punya scoring system dia satu, mudah untuk diserap dan juga kita ada amino acid yang penting yang untuk penghasilan sel-sel baru. Dan juga dia super tumbuhan lah. Itu yang saya suka lah. Sebagai add-on, apa yang kita boleh recommend pada kawan-kawan kita? Saya rasa produk Amway ni senang nak laris sebab pertama, ada untuk mereka yang susah nak pantang makan, kata tak boleh lah saya suka burger, tak boleh lah saya suka nasi lemak, tak boleh lah kalau tak ada nasi, tak boleh. So tak ada masalah, kita recommend mereka untuk ambil CH Balance untuk makanan-makanan yang berminyak, dan juga kita boleh recommend untuk CB Plus di mana boleh ambil sebanyak 3 biji untuk blok 500 kalori. Dengan kata lain, kalau kita makan roti canai 2 keping dengan dal, kita boleh ambil 3 biji CB Plus dan juga 2 biji CH Balance supaya kalori berlebihan tu tak masuk badan kita. Dia sedaplah enjoy makanan tersebut tapi tak perlu rasa bersalah. Senang cerita. Kita boleh buat begitu. Jadi ni untuk mereka yang susah pantang lah. Kan? Alright. Yang seterusnya lecithin E. Lecithin E ni sebab kebolehan dia untuk nak emulsify atau kita panggil memecahkan zarah-zarah kolesterol yang besar kepada zarah-zarah yang halus yang senang disingkirkan atau senang untuk dihadam lah sebenarnya. Dia melindungi jantung lah dan juga anti-cancer juga. Ni yang baru ni, Neutralite Green Tea Plus. Jadi ini kita semua faham bahawa teh hijau ni ekstrak dia memang sangat bagus untuk kolesterol. Jadi Amway dah menghasilkan satu ni untuk mereka yang aktif di mana dia sebagai antioksidan tambahan dan kelebihan dia untuk kawal berat dan kandungan bahan aktif dalam ni sangat tinggi. Kalau ikutkan satu dos kecil tu dalam 20 mg EGCG. Jadi benda ni memang sangat pekat dan sesuai untuk mereka yang aktif, nak kurus badan, nak kawal kolesterol, memang sesuai. Ini sebagai add-on kalau mereka berminat. Jadi secara rumusan yang saya nak cerita, untuk mereka yang ada masalah bajet, apa yang patutnya mereka mula? What should I start with? Saya biasa sentuhkan pertama berat. Kalau berat dia okey, tak ada masalah. Kalau berat dia tak okey, memang wajib untuk kurus dulu. Kurus ni memang wajib, first thing on the list. You kena kawal BMI tu secepat mungkin. Nombor 2 adalah you kena boleh recommend dia yang tadi, yang basic trio tadi tu. Kita punya salmon, double X dan juga protein kita. Ni. Dan kalau dia ada bajet lebih, you boleh add on dengan benda-benda lain. Jadi saya rasa saya punya presentasi tu setakat tu dululah. Tapi kalau untuk mereka yang nak tahu lebih lanjut tu, saya rasa topik ni terlampau besar. tak boleh nak dirumuskan dalam kadar yang begitu ni lah. Tapi saya rasa saya mudahkan setakat yang mana boleh hari ni dululah. Jadi saya forwardkan balik kepada MC lah. Okay, Dr. Siti.